Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, bertemu kembali kita dalam Sains tahun 2, Unit 4, Haiwan, Siri 2. Daripada saya, Teacher Saliza Anida. Baiklah murid-murid, standard kandungan kita pada hari ini ialah pembiakan dan tumbuhsaran haiwan. Manakala standard pembelajaran kita fokuskan kepada 4.14, menjelaskan dengan contoh haiwan melahirkan anak yang banyak dan anak yang sedikit. 4.15, merekod perubahan tumbuhsaran haiwan dengan memerhati kisah hidup haiwan. Dan yang terakhir 4.16, menjelas dengan contoh anak haiwan yang menyerupai induknya dan yang tidak menyerupai induknya. Baiklah, tema kita pada hari ini Sains Hayat, Unit 4, Haiwan. Objektif pembelajaran kita ialah memerihalkan pembiakan haiwan. Lihat, kita fokus kepada kriteria kejayaan. Yang pertama, menyatakan dengan contoh haiwan melahirkan anak yang banyak dan haiwan yang melahirkan anak yang sedikit. Kriteria kejayaan kedua, mengenal pasti haiwan yang menyerupai induk atau tidak. Yang ketiga, membina kisah hidup haiwan berdasarkan perubahan tumbuhsaran haiwan. Apa yang murid-murid perlu tahu dalam topik ini? Yang pertama, haiwan melahirkan anak sedikit dan haiwan melahirkan anak yang banyak. Yang kedua, contoh haiwan yang menyerupai induk atau tidak menyerupai induk. Dan yang ketiga, kisah hidup haiwan melalui proses tumbuhsaran. Berikut ialah word wall ataupun perkataan penting dalam pembelajaran kita hari ini. Yang utama ialah reproduction atau pembiakan. Seterusnya, giving birth melahirkan anak. A few sedikit, many banyak, dan life cycle atau kisah hidup. Seperti mana yang murid-murid ketahui, haiwan membiak dengan dua cara, iaitu bertelur dan melahirkan anak. Tetapi pada hari ini kita hanya fokus kepada haiwan yang melahirkan anak. Berikut ialah contoh haiwan yang melahirkan anak sedikit. Yang pertama, gajah, harimau, lembu dan badak sumbu. Bilangan anak yang dilahirkan ialah 1 hingga 3 ekor sahaja. Lihat lagi contoh haiwan lain seperti dolphin ataupun ikan lumba-lumba, gorila, kuda, zirafah dan beruang. Seterusnya, haiwan yang melahirkan anak yang banyak. Contohnya kucing, opossum, tikus, babi. Jadi bilangan anak yang dilahirkan ialah antara 6 hingga 14 ekor. Lihat contoh lain haiwan yang melahirkan anak, iaitu hamster, arnab, argus, anjing dan tupai. Apakah ciri-ciri haiwan yang melahirkan anak? Jadi, yang pertama, memberi makan kepada anaknya. Kedua, menyerang musuh yang mengganggu anaknya. Ketiga, menyusukan anaknya. Keempat, membawa anak dalam kantung. Kelima, melindungi anak dengan hidup secara berkumpulan. Baiklah murid-murid, mari kita semak kriteria kejayaan kita yang pertama, iaitu menyatakan dengan contoh haiwan yang melahirkan anak yang banyak dan yang melahirkan anak yang sedikit.
Bagus, murid-murid telah menguasai kriteria kejayaan yang pertama. Ingat lagikah murid-murid pada tugasan yang pertama tempoh hari, iaitu murid-murid menamakan 10 haiwan bertelur dan 10 haiwan yang melahirkan anak. Tahniah cikgu ucapkan kepada rakan-rakan murid-murid. Antaranya ialah Tuan Syaza, Haris Han, Nur Adelia, Nur Arisa. Okey, mereka membuat cartati. Tetapi terdapat 2 orang murid yang membuat berbeza daripada orang lain. Tahniah diucapkan kepada Janatul Amni yang membuat peta bulatan dan Muhammad Aish Iman yang membuat peta buih. Tahniah ya. Ia memberi inspirasi kepada kawan-kawan yang lain. Seterusnya kita pergi kepada haiwan yang menyerupai induk atau tidak. Ya, murid-murid. Sama ada haiwan itu bertelur atau melahirkan anak, sesetengah haiwan menyerupai induknya dan sesetengah haiwan tidak menyerupai induknya. Berikut ialah contoh haiwan yang menyerupai induknya, iaitu gajah, harimau, lembu dan badak sumbu. Anak yang dilahirkan atau menetas sama seperti induknya. Selain pada yang melahirkan anak, terdapat juga yang sama dengan induknya seperti itik dan juga emu. Okay, apa itu induk, murid-murid? Induk ialah ibu ataupun bapa haiwan tu. Berikut ialah haiwan yang tidak menyerupai induknya. Okay, berikut ialah contoh seperti rama-rama, katak dan nyamuk. Lihat anak mereka tidak seperti induknya. Anak yang menetas daripada telur tidak sama seperti induknya. Baiklah murid-murid, mari kita semak kriteria kejayaan kita yang kedua, iaitu mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai induk atau tidak. Ya, betul. Murid-murid telah tahu contoh haiwan yang menyerupai induk dan tidak menyerupai induk. Tahniah murid-murid. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan murid-murid mengenai share reading ataupun pembacaan bersama. Okey, baiklah murid-murid, mari kita membaca bersama-sama. Jadi, haiwan pilihan cikgu ialah arnab. Ini arnab. Arnab adalah haiwan yang melahirkan anak. Ini poin penting ya murid-murid. Arnab melahirkan anak yang banyak. Arnab menjaga dan menyusukan anaknya. Arnab suka makan lobak dan sayur-sayuran. Arnab tinggal di darat. Ini antara poin tambahan ya. Baiklah murid-murid, tugasan seterusnya ialah share reading pembezaan. Memastikan murid-murid dapat mengenal pasti haiwan kesukaan masing-masing. Jadi murid-murid pilih haiwan yang murid-murid suka, cari gambar ya. Okey, langkah-langkahnya. Murid diminta membuat bahan share reading mengenai haiwan. Pilih satu haiwan yang disukai. Cari gambar berwarna dan tulis maklumat mengenai haiwan tersebut. Bahan share reading hendaklah dibuat di atas kertas A4 berwarna. Terpulang ya, sama ada murid-murid suka warna biru, kuning, hijau. Tapi yang penting ada gambar haiwan. Murid boleh menghiasi bahan tersebut. Jadi murid boleh menghantar hasil kerja murid-murid secara personal pada cikgu melalui WhatsApp ataupun hantar di pondok pengawal. Seterusnya kita pergi kepada kitar hidup haiwan ataupun proses hidup haiwan. Yang pertama, haiwan yang bertelur
dan haiwan yang melahirkan anak akan mengalami perubahan tumbesaran yang berbeza daripada peringkat telur ataupun peringkat anak sehingga dewasa. Jadi peringkat perubahan ini berlaku dalam Kisah Hidup Haiwan. Berikut ialah contoh Kisah Hidup Haiwan. Ya murid-murid, mari kita lihat. Pertama, Kisah Hidup Rama-Rama. Kisah Hidup Kumbang Kura-Kura atau Ladybird. Kisah Hidup Katak. Kisah Hidup Itik. Okey, yang ni ialah haiwan yang bertelur. Seterusnya kita pergi kepada Kisah Hidup Haiwan yang lain, iaitu Kisah Hidup Lembu, Kisah Hidup Harimau, Kisah Hidup Musrubah. Okey, ini ialah haiwan yang melahirkan anak. Baiklah murid-murid, berikut ialah tugasan yang keempat, iaitu pembezaan dengan aktiviti kooperatif Minds and Teacher Combine. Jadi untuk memastikan murid-murid dapat membina maklumat gabungan mengenai haiwan. Jadi cikgu dah sediakan kumpulan kuning, biru dan hijau. Okey, nanti cikgu akan murid-murid akan pilih melalui WhatsApp ya, tajuk yang mana. Okey. Yang pertama, murid perlu memilih warna dan tugasan yang diberikan. Murid dikehendaki memilih satu warna sahaja. Setiap tugasan akan dinyatakan dalam mesej seterusnya, iaitu melalui WhatsApp ya. Setiap tugasan hendaklah dibuat menggunakan kertas A4 putih dan gambar adalah berwarna. Murid hendaklah menghantar hasil kerja murid-murid di pondok pengawal dalam bekas yang disediakan. Okey. Lihat ya, apakah pilihan murid-murid. Jika murid-murid memilih kuning, murid-murid perlu menyediakan bahan kitaran hidup haiwan. Yang kedua, biru, menentukan haiwan bertelur atau haiwan yang melahirkan anak. Yang ketiga, cerita mengenai haiwan. Baiklah murid-murid, mari kita semak kriteria kejayaan kita yang ketiga, iaitu membina Kisah Hidup Haiwan berdasarkan tumbesaran. Ya, murid-murid telah berjaya menentukan Kisah Hidup Haiwan daripada peringkat anak hingga dewasa. Tahniah murid-murid. Baiklah murid-murid, bagi aktiviti penutup atau plenary, kita lakukan aktiviti show your view. Jadi murid-murid diminta menunjukkan tanda ibu jari. Jadi apakah maksud gerakan ibu jari tersebut? Yang pertama, thumb up ataupun murid faham maksud dia atau bagus. Yang kedua, thumb the middle, murid kurang faham. Dan yang akhir sekali, thumb down, murid tidak faham. Yang ini penting ya murid-murid sebagai maklum balas daripada pelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih murid-murid. Selamat belajar dan selamat menjawab kuis. Assalamualaikum.